السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا طيبا، ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعمل لا يرفع، والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي مما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sekali lagi diberi peluang dan juga masa untuk kita bersama-sama pada malam ini, untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama tambah kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah sahabat Nabi yang seterusnya, yaitu Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau merupakan sepupu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau juga adalah daripada kalangan mereka yang terawal memeluk agama Islam ketika mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada 3 tahun yang pertama, iaitu dakwah secara sembunyi ataupun dakwah secara sirriyah. Beliau juga merupakan sahabat Nabi yang kedua berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah selepas Abu Salamah. Maknanya Abdullah bin Jahshin ini bukannya orang main-main lah, bukan orang biasa-biasa, tetapi dia merupakan ahli keluarga Nabi dan juga dalam masa yang sama sahabat Nabi yang terawal memeluk agama Islam, dan juga sentiasa bersama-sama dengan baginda, sentiasa bersama-sama dengan baginda, berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika mana berlakunya hijratul Rasul, baginda beliau telah berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan keluarga baginda, keluarga beliau. Maknanya bukan setakat dia je peluk agama Islam, tapi keluarga dia juga memeluk agama Islam. Dia dan juga keluarga dia juga memeluk agama Islam. Dan kita baca dalam sirah Nabawiyah bagaimana apabila orang-orang Islam ni hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan rumah-rumah mereka. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka, maka kafir Quraisy telah mengambil peluang dengan tinggalnya dengan mereka ini meninggalkan rumah masing-masing. Mereka jadikan rumah mereka ini sebagai pengkalan
Mereka gunakan sewenang-wenangnya rumah orang Islam. Sebab tinggal tak bawa ke satu, demo ni guna rumah-rumah orang Islam di Mekah. Dia buat, orang panggil, dia buat pengkalan, dia buat barang orang panggil tempat simpanan, macam-macam lah. Termasuklah rumah Abdullah bin Jahshin. Kebetulan rumah Abdullah ni besar, rumah Abdullah ni comel. Maka khususnya Abu Jahal, dia gunakan rumah Abdullah bin Jahshin ini sebagai markas, sebagai markas bagi pok-pok dia untuk merancang membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Abdullah bin Jahshin ni tahu, dia minta, dia mengadu kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, rumah aku di Mekah ni, Abu Jahal dengan pok-pok dia ni telah gunakan sebagai markah untuk mesyuarat dan seterusnya nak memusnahkan kita, nak merosakkan kita. Maka Nabi pun kata, mu tak reda ke rumahmu atas dunia ni pok-pok kafir guna, akhirat kelak Allah Ta'ala ganti rumah dalam syurga? Mu tak reda ke, mu tak rela ke rumahmu ni pok-pok kafir guna, tapi di akhirat kelak Allah Ta'ala ganti rumah dalam syurga? Bila Nabi royak lagu tu kepada Abdullah bin Jahshin, dia rasa lega, dia rasa suka. Bimbellah dia, takut rumah dia tu dijadikan orang panggil sebab untuk pok-pok kafir ni bunuh Nabi. Tapi bila Nabi royak lagu tu, dia kata, pasti aku nak benda lagu tu, iaitu gapo? Aku akan dapat rumah dalam syurga. Kerana aku tak bimbel dah, mu nak guna ke, mu nak buat gapo dengan rumah aku atas dunia ni, ikut mu. Hak pentingnya Allah Ta'ala akan ganti rumah yang baru kepada aku apabila berada dalam syurga kelak. Ni jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Jahshin. Abdullah bin Jahshin ini juga, beliau sebagaimana sebut di awal tadi, dia bukan calon-calon orang. Dan disebabkan dia ni bukan calon-calon orang, Nabi lantik dia jadi ketua perang. Nabi lantik dia jadi ketua perang pada perang hak mula-mula dalam Islam. Bahasa Melayu ni dia panggil perang belakang. Perang go tu, perang go ni, perang go tu. Bahasa Melayu ni perang. Tapi dalam bahasa Arab ni dia spesifik lagi. Kalau perang dalam bahasa Arab dia panggil ghazwah, ataupun jamak muannas salim dia panggil al-ghazawat. Tu perang. Tapi bahasa Melayu, bahasa Arab ni dia panggil lagi nama sariyah. Kalau kita baca dalam sirah dia panggil sariyah. Perang juga. Cuma dia ada beza. Sariyah dengan ghazwah ni dua-dua perang dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab dia ada beza. Ghazwah ni perang hak Nabi hadir sebagai ketua perang. Nabi jadi panglima perang dalam perang tersebut. Perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, perang apa lagi? Tu orang dalam bahasa Arab dia panggil ghazwah. Selagi dia panggil sariyah. Sariyah ni perang juga. Tapi Nabi lantik orang lain jadi panglima perang, Nabi duduk di Madinah. Bahasa Melayu dia panggil perang juga. Tapi dalam bahasa Arab dia panggil sariyah. Dia panggil sariyah. Perang juga. Cuma Nabi duduk di Madinah. Nabi lantik orang lain. Jadi hak mula-mula, hak jadi panglima perangnya adalah Abdullah bin Jahshin
dalam Sariyah Abdullah bin Jahshin. Dah dilatih 8 orang. Panglima perang, cuma Abdullah bin Jahshin ni jadi ketua. Dia kata, aku nak lantik di kalangan sahabat Nabi hok paling sabar. Hok paling sabar, menahan lapar, menahan dahaga. Aku nak latih dia jadi ketua perang. Maka aku nak latih Abdullah bin Jahshin. Maka Nabi panggil 8 orang sahabat Nabi, termasuklah Abdullah bin Jahshin. Dia kata, aku nak berjalan daripada Madinah ni 2 batu. Bukan 2 batu, maaf, 2 hari. Aku nak berjalan daripada Madinah ni 2 hari, baru buka surat aku. Ni arahan Nabi. Nabi nak teh. Nabi nak teh sahabat dia ni setara mana. Berjalan dulu 2 hari, baru buka surat yang aku bagi kepadamu. Berjalanlah Abdullah bin Jahshin dengan 8 orang sahabat dia berjalan. Cukup 2 hari, dia pun buka surat. Dia buka surat. Bila buka surat, dalam arahan tersebut, dalam surat tersebut, dia kata, aku minta kepadamu 7 ke Nakhlah. Nama satu tempat, mugi ke Nakhlah, mugi intip kapir kurih. Mugi intip orang kapir, mugi tengok orang kapir buat gapo situ, mu jangan ambil gapo-gapo pun tindakan, mu balik semula ke Madinah, mu royak gapo hok berlaku. Jalan 2 hari, baru buka surat. Ni tarbiyah Rasulullah. Tarbiyah Rasulullah kepada sahabat dia. Oh, kalau kita tak boleh buka selalu ke? Tak boleh buka selalu ke? Buat gapo jalan dulu orang nak buka? Ketua menama lagi ni. Kita. Ni tarbiyah Rasulullah. Sahabat dengar. Bila Abdullah bin Jahshin royak lagu tu, dia pun royak kepada sahabat-sahabat lain. Dia kata, aku buku dah surat ni. Dia juga Nabi suruh aku ke Nakhlah. Lepas tu Nabi kata terpulang kepada sahabat-sahabat yang ada ni, nak ikut aku ataupun dia nak balik semula. Tak ada masalah. Mu nak ikut aku ke, mu nak balik semula ke Madinah, tak ada gapo-gapo. Maka sahabat Nabi kata, sami'na wa ata'na. Aku dengar dan juga aku patuh. Aku akan bergerak bersama-sama denganmu, wahai Abdullah bin Jahshin. Ni tarbiyah Rasulullah kepada as-sabiqun al-awwalun. Golongan yang terawal yang memeluk agama Islam, tak ada dolah dalil. Tak ada alasan, tak ada orang panggil tak belik kecek. Terima saja arahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai di Nakhlah, peristiwa ni berlaku bila? Pada bulan Rejab. Berlaku pada bulan Rejab, pertengahan tahun kedua Hijrah. Pertengahan tahun kedua Hijrah berlaku pada bulan Rejab. Bila sampai di Nakhlah, tiba-tiba ada 4 orang musyrikin Mekah bawa barang dagangan yang banyak, bawa harta yang banyak, dengan mahnya, dengan makanannya, dengan minumnya, macam-macam. 4 orang kafir Quraisy lalu. Bila lalu, Abdullah bin Jahshin dengan 8 orang sahabat dia yang lain bincang, kita nak buat guana ke rombongan kafir. Kita nak buat guana ke rombongan kafir ni. Sama ada kita nak sekat rombongan tersebut ataupun kita nak lepas rombongan tersebut. Kalau kita lepas, rugilah kita. Moga rombongan ni bawa harta yang banyak, bawa orang panggil barang yang banyak. Kalau kita lepas saja kita. Kalau kita serai, boleh ke tak? Orang panggil sahabat-sahabat Nabi ni, dia bincang. Bincang tu apa? Kerana sahabat-sahabat Nabi ni khilaf.
sahabat-sahabat Nabi ni khilaf hari dia nak serai rombongan tu, adakah hari terakhir dalam bulan Rejab ataupun hari yang pertama dalam bulan Syaban. Bapa jadi khilaf tu kerana al-ashhur hurum. Dalam Islam ni ada bulan-bulan yang diharamkan perang. Bulan Muharram, antaranya bulan Rejab. Jadi bulan Rejab ni tak boleh perang. Islam pun tak boleh serai, musyrik pun tak boleh serai Islam. Boleh haram. Tiba-tiba pada hari tu pok-pok dia khilaf. Hari ni hari terakhir Rejab ke ataupun awal bulan Syaban. Akhir sekali duk bincang, keluarlah pandangan, keluarlah ijtihad. Hari itu adalah hari pertama dalam bulan Syaban. Kebetulan Nakhlah ni tanah halal. Maknanya tanah halal ni tanah yang boleh berlakunya pertumpahan darah. Bila ulama-ulama, bila sahabat-sahabat Nabi ni berijtihad, hari itu adalah hari yang pertama bulan Syaban, maka pok-pok dia pergi serah hendak. Pergi serah kapal kurih 4 orang tadi, 2 orang mati, seorang lari. Lepas tu seorang tu dijadikan sebagai tawanan. Balik ke Mekah, balik ke Madinah, bawa rombongan, bawa harta yang banyak, bawa orang panggil macam-macam. Balik ke Madinah, rasa sukalah sebab boleh pitih banyak, boleh barang banyak. Siapa ke Madinah, Nabi tak terima. Nabi tak terima harta rampasan perang tersebut, dan Nabi marah kepada Abdullah bin Jahshin dan 8 orang sahabat dia ni. Bapa marah? Dia kata, kamu telah melakukan pembunuhan pada bulan haram. Rupa-rupanya hari tu adalah hari terakhir dalam bulan Rejab. Bukannya hari pertama dalam bulan Syaban. Nabi kata, kamu telah melakukan pembunuhan pada bulan haram kerana hari itu adalah hari terakhir dalam bulan Rejab. Maka Nabi pun marah. Siapa Nabi tak terima harta rampasan perang hak Abdullah bin Jahshin ni bawa dengan banyak nak bagi kepada Nabi, Nabi tak terima. Maka duka citalah Abdullah bin Jahshin dengan sahabat-sahabat dia ni berasa duka cita. Duka citalah moga Nabi marah. Lepas tu Nabi tak terima pula harta rampasan perang. Siapa penduduk Mekah dok wak nganyi ke dia, dok di Madinah, dok nganyi dia, dok peli dia. Apa? Sebab tindakan yang dia ambil tu salah. Maka beberapa hari selepas pada tu Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Ni hebat Abdullah bin Jahshin. Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Panjanglah sampai ke akhir. Bila turun ayat Quran ni, maka barulah Nabi terima harta rampasan perang yang dibawa oleh Abdullah bin Jahshin. Kenapa Nabi terima? Gapo ayat Quran tu royak berkenaan dengan peristiwa tadi? Jadi ayat yang Allah Ta'ala turunkan tadi, Allah Ta'ala nak cerita bahawasanya pembunuhan yang dilakukan pada bulan haram kok mana-mana pun salah. Tetapi Abdullah bin Jahshin dan juga sahabat-sahabat dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Kerana mereka ini adalah ulama-ulama daripada kalangan sahabat
mereka berijtihad. Mereka mesyuarat. Masing-masing bagi pandangan. Hak ni kata lagu tu, hak ni kata lagu ni, hak ni kata awal boleh Syaban. Akhir sekali mereka keluar pandangan bahawasanya hari tersebut adalah hari pertama dalam bulan Syaban. Maka wa ma'lumun anna man ijtahada wa akhta'a falahu ajrun wahidun wa laysa asima. Ni kaedah dia. Hangpa tengok dalam kitab lain berkenaan dengan cerita ni, dia kata bila sahabat-sahabat Nabi ni berijtihad, kalau dia salah maka falaisa, dia boleh pahala, wa laysa asiman, mereka tidak berdosa dan mereka tidak bersalah. Bunuh orang pada bulan haram tu memang tak betul. Tapi Abdullah bin Jahshin dan juga sahabat dia tidak berdosa. Kerana apa? Kerana mereka berijtihad. Ni hebatnya Abdullah bin Jahshin. Nak ayatnya Allah Ta'ala turunkan ayat nak bersihkan dia. Nak ayat tindakan dia tu, walaupun bunuh dalam bulan haram ni salah, tapi dia tidak berdosa. Supaya hamba cerita sebelum ni lah. Orang panggil gapo cerita tentang ahli badar. Ahli badar ni Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut, fasna ma syi'ta faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo pun mu nak buat, faqad ghafartu lakum, aku telah ampunkan kamu. Atas dunia lagi Nabi royak kepada ahli-ahli badar ni, membuatlah gapo-gapo masa mu hidup, Allah Ta'ala ampunkan kamu. Maknanya tak ada dosa. Kalau dia salah pun Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sebagai contoh, seorang sahabat Nabi yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ni kita baca dalam sirah Nabawiyah ketika mana sebelum berlakunya peristiwa Fathu Makkah, dia atas surat kepada kafir Quraisy cerita bahawasanya Nabi nak pergi serang kota Mekah. Tapi surat tu tak dia siapa. Dia pitah ke Saidina Umar. Akhir sekali Saidina Umar beri surat kepada Nabi. Rupa-rupanya Nabi jumpa hak tulis ni siapa? Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah, tanya, kenapa mu tulis surat ni? Hatib pun royak, aku masih lagi beriman kepadamu. Aku masih lagi beriman kepada Allah, beriman kepadamu. Aku tidak kembali kepada agama asal. Aku tulis surat ni sebab ahli keluarga aku berada di sana. Kafir Quraisy dia jaga keluarga aku, walaupun aku tidak keluarga dia. Nabi dengar penjelasan Hatib bin Abi Balta'ah. Sayyidina Umar kata, wahai Rasulullah, haza munafik. Hatib bin Abi Balta'ah ni munafik. Izinkan aku kerak kepala dia. Nabi kata, mu kena ingat, wahai Sayyidina Umar, mu kena ingat, Hatib bin Abi Balta'ah, dia adalah ahli badar. Bila dia ahli badar, faqad ghafartu lakum. Buatlah gapo mu nak buat, wahai ahli badar, Allah Ta'ala ampunkan kamu. Akhir sekali Hatib bin Abi Balta'ah bertaubat kepada Allah, dan Nabi tak ambil gapo-gapo tindakan kepada dia. Sebab gapo? Kalau bahasa lain ni gak lesim besar. Sebab ahli badar ni lesim besar. Jadi Abdullah bin Jahshin pun, walaupun dia telah bunuh orang pada bulan haram, Nabi tak ambil gapo-gapo tindakan kepada dia. Kerana apa? Kerana ini adalah ijtihad dia. Ijtihad dia dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka lepas turunnya ayat Quran tadi, maka barulah Nabi terima harta rampasan tersebut. Ni ayatnya sahabat Nabi ni bukan calon-calon orang. Supo dengan bercerita juga dulu sini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni buat gapo-gapo banyak. Ayat Quran hok turun bersetuju dengan tindakan Sayyidina Umar. Ini maknanya ayat Quran turun ni untuk membenarkan gapo Sayyidina Umar royak. Membenarkan gapo hak Sayyidina royak, hak Sayyidina Umar buat. Banyak ayat Quran Allah Ta'ala turun sebab tindakan dan juga
percakapan daripada Sayyidina Umar. Termasuklah Abdullah bin Jahsy. Dan Abdullah bin Jahsy juga dalam peristiwa tersebut menyebabkan itu adalah peperangan pertama dalam Islam. Apa dia yang pertama? Tawanan perang pertama dalam Islam. Harta rampasan perang pertama dalam Islam. Apa lagi? Lepas tu orang yang pertama Nabi gelar Abdullah bin Jahsy ini Amirul Mukminin. Sebab apa Amirul Mukminin? Panglima perang. Dalam perang tersebut Nabi gelar kepada Abdullah bin Jahsy sebagai Amirul Mukminin. Hebat Abdullah bin Jahsy. Dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud dia duduk doa sekali dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia kata, wahai Sa'ad, mu tak si doa kau sempena kita nak pergi perang Uhud ni? Abdullah bin Jahsy tanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad kata, tentulah aku nak berdoa kepada Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun angkat tangan. Angkat tangan, gapo doa dia? Dia kata, wahai Tuhanku, jika aku menemui seorang lawan, maka pertemukanlah aku dengan seorang yang besar bahaya dia, yang tinggi kemarahannya, sehingga kami akan datang saling berusaha membunuh satu sama lain. Lalu gapo yang akan berlaku? Berikanlah kepadaku kemenangan, sehingga aku dapat membunuhnya dan mengambil kelengkapan perangnya. Ini doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila aku perang, aku nak jumpa musuh hok bisa pada aku, hok hebat daripada aku. Tapi aku dengan Abdullah saling membantu untuk bunuh musuh tersebut. Maka bila aku berjaya bunuh musuh tersebut, maka aku dapat kemenangan dan aku dapat mengambil kelengkapan perang dia. Sambil-sambil Abdullah bin Jahsy mengaminkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad pun kata, mu tak asyik doa ke? Abdullah bin Jahsy pun angkat tangan. Angkat tangan, dia ulang doa yang sama. Aku nak biar jumpa dengan musuh yang hebat daripada aku, hok sangat marah, hok sangat backing. Maka aku dengan Abdullah saling-saling bergandingan nak bunuh musuh tersebut. Tetapi dia dapat melukai aku. Aku nak dia cederakan aku. Bukan setakat dia cederakan aku, dia kerak hidung aku, dia kerak telinga aku. Maka bila aku mati, Allah Ta'ala akan jumpa dengan aku. Maka Allah Ta'ala tanya, mana hidungmu? Mana telingamu? Maka aku jawab depan Allah Ta'ala, telinga aku, hidung aku ni untukmu wahai Allah, dan untuk Rasulmu. Maka Nabi pun kata, Allah pun jawab, sadaqta, benarlah wahai kamu. Kamu bercakap benar. Beza kan? Abdullah bin Jahsy jawab dengan Sa'ad bin Abi Waqqas jawab. Abdullah bin Jahsy jawab ni nak mati syahid dalam perang Uhud. Nak mati syahid. Sa'ad ni tak sempat mati lagi. Menang dengan kawan tu, dia boleh ambil kelengkapan perang kawan tu. Tapi doa Abdullah bin Jahsy, dia cederakan aku, dia kerak hidung aku, dia kerak telinga aku. Bila aku mati dalam keadaan telinga aku tak ada, hidung aku tak ada. Allah Ta'ala tanya, telinga mu duk mana? Hidung mu duk mana?
hidung aku tak ada, telinga aku tak ada ni kerana aku pertahankan agamamu, pertahankan agama Rasulmu, maka Allah Ta'ala kata kamu adalah benar. Berlakulah perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, Allah Ta'ala makbulkan doa Abdullah bin Jahsy. Allah Ta'ala makbul doa dia. Makbul bagaimana? Dia mati syahid, telinga dia juga hidung dia duk tergantung di atas pokok. Telinga dia juga hidung dia tergantung di atas pokok. Dia telah mati syahid dalam perang Uhud. Dan kehebatan Abdullah bin Jahsy juga kita belajar, dan juga kita tahu dalam perang Uhud ini ramai sahabat-sahabat Nabi yang mati, termasuklah pak saudara dia, iaitu Saidina Hamzah. Maka Allah Ta'ala muliakan Abdullah bin Jahsy ini, maka Allah Ta'ala Nabi kebumikan dalam satu liang lahat bersama-sama dengan Sayyidus Syuhada, ketua syahid dalam Islam. Siapa dia? Iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ditanam dalam satu liang lahat dengan Hamzah bersama-sama dengan Abdullah bin Jahsy. Ana ayat kehebatan dan kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada Abdullah bin Jahsy. Segala tindakan dia, segala percakapan dia, Allah Ta'ala makbul. Allah Ta'ala makbul, dan Allah Ta'ala membenarkan gapo yang dia buat. Buktinya mana? Iaitu ayat Quran yang hamba baca tadi, membenarkan gapo yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy walaupun bunuh orang dalam bulan haram ini adalah salah, tetapi dia tidak berdosa kerana dia telah berijtihad. Mani ijtihada, siapa-siapa berijtihad, kalau betul boleh 2 pahala, kalau salah boleh 1 pahala. Maknanya tak ada salah lah. Dia orang yang berijtihad ini bukan calon-calon orang. Kalau kita tak ada lah di kalangan kita ni hok mampu berijtihad kecuali a'immatu al-arba'ah, imam-imam mazhab. Mereka ini berijtihad, maka keluarlah mazhab Syafi'i, keluarlah mazhab Hanbali, Maliki dan juga sebagainya, kerana mereka mempunyai qualified, mereka ada kemampuan untuk berijtihad. Maka sahabat-sahabat Nabi termasuklah Abdullah bin Jahsy, Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia untuk mendapat pahala dan juga ganjaran dengan apa yang dia buat, dengan apa yang mereka ucap, maka mereka mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambo sebut dah dulu, orang yang mati syahid ini ganjaran dia banyak. Orang yang mati syahid ini ganjaran dia banyak, lebih-lebih lagi kalau syahid dia tu syahid akhirat. Kalau syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia akhirat ni ambo sebut dah dulu, dia mati di medan peperangan. Dia mati di medan peperangan berlawan dengan musuh Allah Ta'ala. Maka bila dia mati, dia ditanam dengan pakaian dia, dan dia tidak disembahyangkan, dan dia tidak dimandikan. Kerana apa? Kerana malaikat berebut untuk mandikan jenazah mereka. Malaikat berebut untuk sembahyangkan jenazah mereka. Kalau mandi juga, hukumnya haram. Dalam mazhab kita, dalam agama kita, haram kita mandi jenazah, kita semaya jenazah orang yang mati syahid dunia dan juga akhirat. Supaya saudara-saudara kita yang berada di Palestin, hok duk perang dengan Zionis tu, haram kita semaya ke jenazah dia, haram kita mandi ke jenazah dia. Kerana apa? Kerana akhirat kelak malaikat berebut, beribu-beribu, juta-juta malaikat berebut nak semaya ke jenazah dia dan juga nak mandi ke jenazah dia. Dan kelebihan dia juga, ia dapat memberi syafaat
kepada 70 orang ahli keluarga dia di akhirat kelak. Syafaat dia boleh tarik ahli keluarga dia berapa orang? Bukan 7 orang. Bukan 17 orang. Tetapi 70 orang. Ahli keluarga dia boleh tarik untuk memberi syafaat kepada ahli keluarga dia. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Yang mana kita belajar dalam kitab fiqh, kita belajar dalam agama kita, orang yang mati syahid ini ganjaran dia sangat-sangat besar. Sebab itu hadirin hadirat muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Jahshin ini dan juga sahabat-sahabat lain dia tak takut mati. Dia tak takut mati. Kerana apa? Kerana mati ni kok mana-mana pun manusia akan mati. Kita akan mati, semua manusia akan mati. Cuma mati tu bagaimana keadaan dia. Lah ni kita kena fikir, kita mati bagaimana keadaan kita mati. Kok mana-mana pun kullu nafsin za'iqatul maut, mati belaka. Cuma bagaimana keadaan kita mati. Sama ada kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun wal'iyadza billah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu benda yang kita kena fikir, benda yang kita kena buat, benda yang kita kena rancang, kena racik. Nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kita kena rancang. Bagaimana kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, kita kena rancang. Bagaimana rancangnya dia? Iaitu kita dekat dengan Allah. Kita rapat dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, kita rapat dengan Allah. Kita sayang kepada agama kita. Kita kasih kepada agama kita. Kita nak orang panggil rapat dengan ulama, kita nak dengan orang alim. Ni itu adalah rancangan. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim atau kama qala. Kesudahan seseorang itu dalam hidup dia tu tengok pada pengakhiran hidup dia. Bila dia mati, tengok ngelah dia sekali itu dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan buruk. Ngelah dia sekali. Kalau zaman muda dia ni beronah. Tapi alah ke dia ni, bila masuk umur 40, 50, 60, dia jadi orang baik. Dia bertaubat kepada Allah, dia rapat dengan masjid, dia rapat dengan rumah Allah, maka dia mati dalam keadaan baik. Tapi kalau zaman muda dia ni beronah, akhir pun beronah, maka beronahlah dia. Tapi kalau beronah daripada awal, tiba-tiba akhir beronahlah dia. Tapi kalau dia beronah mula-mula, akhir dia moleklah dia. Kerana apa? Kerana Nabi wayak kita tengok pengakhiran hidup kita tu amalan gapo hak kita buat. Kalau kita rapat dengan Allah, kalau kita rapat dengan rumah Allah, maka rapatlah kita, maka insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat husnul khatimah. Ni benda ataupun perancangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya kita tahu, supaya kita jelas hala tuju kita atas dunia ni kita nak pergi mana. Lah ni orang panggil tahun baru Masihi. Biarlah Masihi pun Masihi lah, hijrah lama dah. Orang kita ni dia banyak nak ke Masihi, nak buat gapo-gapo. 2023 aku nak buat gato, nak buat gani. Hak hijrah tak fikir-fikir pun. Muharram aku nak buat gapo, Sopa aku tak buat gapo. Tapi orang kita tak apa. 2023 aku nak buat gato, nak buat gani. Jadi kita gunakanlah. Walaupun tahun Masihi pun Masihi lah. Kita nak buat gapo. Permulaan kita 2023 ni kita nak gimana hala tuju hidup. Sama ada kita nak menambahkan amal ibadat kita ke,
ataupun kita nak pergi kok lain ke, ataupun sebagainya, itu adalah terpulang kepada kita. Segala-galanya Allah Ta'ala bagi kepada kita. Aku bagi Quran kepadamu, aku kirim Rasul kepadamu, aku kirim orang alim kepadamu, duk berlaku denganmu atamu. Sama ada mu nak jadi baik ataupun mu nak jadi tak comel, itu terpulang kepada kamu. Maka sebab itulah kita belajar, kita mengambil faedah, kita mengambil pengajaran supaya benda-benda yang kita belajar, perkara-perkara baru yang kita belajar, kita dapat masukkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, supaya kita menjadi orang yang lebih baik, supaya kita jadi orang yang lebih sempurna pada tahun-tahun berikutnya, supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. InsyaAllah sehari dua, bukan sehari dua lah, bulan 3 ni kita akan ngadap pula Ramadan. InsyaAllah. Baru ni kita dah ingat ke Ramadan terakhir dah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita, jumpa pula kita dengan Ramadan. Jadi Ramadan akan datang ni jangan diulang lah hak kesalahan, kesilapan kita dalam Ramadan hak dulu. Kalau hak dulu pun lagu tu, hak dulu pun lagu tu, hak dulu pun lagu tu, hak akan datang pun lagu tu. 2 kali 5, 5 kali 2, tak ada. Orang panggil peningkatan amal ibadat, tak ada peningkatan orang panggil ilmu pengetahuan, maka kita daripada kalangan orang-orang yang rugi. Maka insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan hati kita, Allah Ta'ala kuatkan semangat kita untuk kita cari ilmu banyak lagi, untuk kita cari orang panggil pengalaman banyak lagi, kita cari gapo hok boleh buat kita jadi ke arah yang lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan doa kita sebagaimana Allah Ta'ala makbulkan doa Abdullah bin Jahshin ini. InsyaAllah Allah Ta'ala pandu kita, Allah Ta'ala tentukan kita untuk kita jadi orang yang lebih baik pada tahun-tahun yang akan datang, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sazima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.